الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sedang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama di kesempatan ruang dan peluang yang Allah Ta'ala kurniakan, kita mulakan majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan hadirnya keberkatan daripada Allah dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang mengizinkan beradanya kita pada malam ini. Mudah-mudahan terbitnya rasa syukur, terbitnya rasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang hadir pada malam ini. Pertamanya salam kemaafan atas keuzuran Ustaz pada slot yang sepatutnya Ustaz hadir pada minggu yang ketiga atas faktor adik ipar Ustaz kahwin. Jadi pada malam ni apabila ditanya kepada pihak surau ada slot yang kosong, mudah-mudahan tergantilah, orang kata istilahnya hutang yang sepatutnya diisi pada bulan ini, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah. Maka pada malam ini kita sambung perbincangan berkaitan satu buku yang dikarang oleh almarhum Dr. Fathiyah Khan yang berjudul Apa Ertinya Saya Menganut Agama Islam. Maka dalam bab 1 kita belum habis lagi kupasan ilmu tentang apa ertinya saya menganut agama Islam. Yang mana kalau kita meneliti dalam bab yang pertama ini, banyaknya pengarang kita ini menceritakan tentang kenal atau tidak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah elemen-elemen yang boleh kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang ulama menyatakan sidang jemaah, man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa pada hari ini menyangka sangkaan tersebut bahawasanya dia itu mempunyai penolong yang lebih baik daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah. Sesungguhnya pada saat itu kehidupan dia belum mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu pada hari ini perbincangan kita berkaitan tentang macam mana kita nak mengenal Allah. Sebab itu bila kita mengenal Allah, barulah terbit hikmah di sebalik apa yang kita anuti, iaitu agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang dirahmati, agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, Al-Islam. Bagaimana kalau kita tidak mengenal pencipta kita, kita kata kita dah dapat seluruhnya daripada agama pencipta kita? Maka pada malam ini kata pengarang kitab almarhum Dr. Fathiyah Khan, aku mestilah mensyukuri nikmat-nikmatnya ke atas diri aku yang merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Bersyukur itu adalah satu dari tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhadap pemberi dan pengurnia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman banyak di dalam kitab suci Al-Quran. Sebab itu kalau kita ni nak kenal Allah Ta'ala, salah satunya setiap hari kena ada elemen bersyukur
bersyukur kepadanya. Tidak boleh lagi sidang jemaah. Kalau kita nak tahu hikmah di sebalik agama Islam, pada hari ini kita kena ada elemen bersyukur. Sedangkan sidang jemaah, kita kena tahu bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran sebagai tanda kita kena rasa takut, kita tergolong dalam golongan tersebut bila Allah Ta'ala menyebut wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur di atas dunia ini. Jangan merasa confident dengan apa yang kita lalui pada hari ini, yang mana datangnya seluruh daripada kita. Itu tandanya kamu belum bersyukur. Satu sabdaan Nabi SAW yang mana kata Nabi, orang yang paling istimewa, orang yang paling besar kenikmatannya, orang yang paling sepatutnya bersyukur setiap hari, bila kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, setiap pagi dia akan bangun dalam keadaan dia merasakan aman. Dan kita dah lalui, umur kita dah hampir 60 tahun. Ibu-ibu, ayah-ayah di depan ustaz ni dah lalui jalan lagi lama daripada ustaz. Bangun dalam keadaan tidur, dalam keadaan aman. Dan itulah kata-kata Nabi SAW, nikmat yang paling besar, bangun dalam keadaan aman. Tapi ramainya dalam keadaan tersebut tidak pernah menzahirkan rasa syukurnya kepada Allah. Bila mana bangun pada hari tersebut, tidak menzahirkan rasa-rasa syukur kepadanya, bahkan jauh daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini masalahnya. Yang kedua, kata baginda Nabi SAW, mu'afan fi jasadihi, bila mana saat kamu bangun pada hari ketika itu, tubuh badan kamu, jasad kamu dalam keadaan yang baik, sehat. Dua nikmat ni kadang-kadang manusia lupa kepada Allah. Bila lupa kepada Allah, ada satu musuh kita yang sedang bergembira dengan perilaku kita itu. Siapakah namanya? Iblis. Sehingga dia menyatakan dalam satu perbualan dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala merakamkan dalam suratul A'raf, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lakum siratakal mustaqim. Dia akan ganggu kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ni yang cuba sedaya upaya nak duduk dalam jalan yang lurus. Dia akan cuba ganggu kita. Ganggu macam mana, Ustaz? Thumma la'atiyannakum min baini aydihim, dia akan datang daripada depan kita. Wa min baini aydihim, dia akan datang daripada belakang kita. Wa an yamalihim wa an syama'ilihim, dia akan datang daripada kanan dan kiri kita. Supaya apa? Kalau boleh kamu jadi hamba, jangan bersyukur kepadanya, yakni kepada Allah. Dan Allah Ta'ala merakamkan, thumma la tajidu aktharuhum syakirin. Dia kata kepada Allah, supaya kamu, wahai Allah, mendapati tidak ramai di antara hamba-Mu yang bersyukur. Dan perkara ini berlaku. Bangun dalam keadaan nak menyebut Alhamdulillah, berat rasanya. Bangun dalam keadaan nak menyebut sidang jemaah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lupa, Ustaz. Ini mainan dia. Supaya kamu bangun hari ini, kamu jangan ingat ini peluang daripada Allah. Supaya pada hari ini kamu datang ke masjid, kamu kena ingat ini bukan datangnya daripada Allah. Sebab itu halus sifat syukur ini sidang jemaah rahimakumullah. Maka pada hari ini kita kadang-kadang bertanya, kenapa aku ni sukar untuk mensyukuri kepada Allah? Kenapa pada hari ini aku tidak tergolong dalam golongan yang aku melakukan perkara-perkara kerananya? Salah satunya sidang jemaah, hati kita ini masih lagi digodai oleh dunia yang sementara. Itu di antara penyakit yang pertama. Dunia ini mengganggu kita sehingga kita melupakan siapakah pencipta dunia ini. Bahkan kita tidak mengenal siapakah yang memberi nikmat, hanya sementara sidang jemaah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau hari ini kamu nak menghitung nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, kamu tidak akan boleh hitung. La tuhsuha. Ada satu kisah sidang jemaah menjadi, orang kata, hubung kait dengan sifat syukur ini. Apabila seorang raja
bertemu dengan seorang yang sedang bermusafir, yang berhenti di depan istananya. Apabila berhenti di depan istananya, maka orang musafir ini sedang berehat di bawah satu pokok yang rimbun. Tiba-tiba keluar daripada suara orang yang sedang musafir ini satu kalimah yang cukup kuat, jeritannya, iaitu Alhamdulillah, zillun wa khubzun wa ma'un, dia kata. Jadi raja ni terkejut, kenapa orang ni menjerit-jerit di depan istananya. Maka seorang raja tadi, sidang jemaah, memanggil orang tersebut masuk ke dalam istananya. Dalam keadaan sidang jemaah dijamu dengan pelbagai juadah yang begitu enak, dijamu dengan air-air yang begitu lazat sidang jemaah. Maka satu makanan pun tidak disentuh oleh orang yang sedang bermusafir itu, yang mana pada luarannya menampakkan selalu perwatakan yang terlalu zuhud. Pakaiannya, rupanya datang. Jadi ditanya sidang jemaah oleh seorang raja tersebut, wahai orang yang sedang bermusafir, kenapa kamu mengucapkan kalimah begitu kuat sehingga terdengar aku di dalam istana ini? Maka kata orang yang sedang musafir, aku sedang menzahirkan rasa syukur aku kepada Allah. Apa yang nikmat yang engkau terlalu excited sehingga kau menjerit? Aku mendapat satu teduhan, iaitu aku duduk di bawah pokok yang rimbun. Aku mendapat satu buku roti yang boleh mengenyangkan aku, dan aku mendapati di depan ini ada air sungai untuk aku minum. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang begitu besar. Jadi orang kaya tadi, raja tadi pelik. Okey, kalau macam tu, makanlah daripada makanan yang aku sediakan buat kamu. Dia geleng kepala sidang jemaah. Ada minuman di belakang kamu, ambillah secukupnya. Dia geleng sidang. Kenapa kamu tidak mahu sedangkan aku tawarkan kepada kamu? Maka sidang jemaah dikata apa? Wahai raja, sesungguhnya apa yang berlaku pada hari ini merupakan satu nikmat yang sangat besar, walaupun di mata kamu nampak kecil, tapi di pandangan aku sangat besar. Kerana aku menzahirkan rasa syukur kepada Allah, Allah Ta'ala berikan aku tempat untuk berteduh, dan Allah Ta'ala berikan aku sebuku roti, dan Allah Ta'ala mengalirkan sungai, dan aku mengambil air tersebut, dan aku lalu kenyang. Maka pada hari ini aku tidak pernah mendengar satu kalimah yang keluar daripada mulutmu, wahai raja, Alhamdulillah, sedangkan kamu dihidang dengan makanan yang begitu banyak, duduk di bawah istana yang begitu besar. Maka ketahuilah wahai raja, seluruh nikmat yang kamu rasa pada hari ini akan banyak disoal oleh Allah Ta'ala berbanding dengan aku yang tidak mempunyai apa-apa. Terkejut sidang jemaah, satu perbezaan perwatakan manusia. Sebab itu seorang ulama menyatakan, di antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, siapa yang paling senang hisabnya di jalan Allah? Maka jawab ulama tersebut, orang miskin yang bersabar. Kenapa orang miskin yang bersabar lagi senang persoalannya di hadapan Allah? Kerana dia dikurangkan untuk didedahkan dunia dalam kehidupannya. Tapi orang yang kaya sidang jemaah diberikan, malah ditambahkan. Kadang-kadang lupa untuk mensyukuri nikmat kepada Allah. Bahkan apa yang dia rasa, kekayaan hari ini datangnya daripada aku, kemewahan pada hari ini datangnya daripada kepintaran aku, semua daripada aku. Maka masuklah seperti mana perilaku Qarun, yang Allah Ta'ala tenggelamkan dia di dalam perut bumi. Maka sidang jemaah, sebab itu almarhum pengarang kita ini menyatakan, kita nak dapat nikmat Islam, kena ada sifat syukur setiap hari. Kena ada sifat syukur setiap hari. Satu hari sidang jemaah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal selalu bercerita kepada anaknya tentang sifat kemuliaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka anak kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ni mai rasa pelik. Wahai ayahku, kenapa setiap kali kita bertemu kamu ceritakan tentang Syafi'i? Setiap hari kita berbicara kamu selitkan sifat Syafi'i. Maka kata ayahnya sidang jemaah, wahai anak-anakku, ketahuilah
pentingnya Syafi'i kepada umat Islam pada hari ini seumpama pentingnya kesihatan dalam tubuh badan seseorang. Macam kita hari ini, kita ada tubuh badan, nyawa kita ada, harta kita ada. Apa yang kita nak? Kita nak tubuh badan kita sihat, Ustaz. Ada orang harta banyak tapi bila mana dia sakit, dia dah mengetepikan tentang harta dia. Tolong panggil Ustaz, mana yang boleh rawat saya ni, saya dah 10 tahun sakit. Dia hanya nak memikirkan tentang sihat, kerana sihat tu nikmat yang besar. Seumpama macam itulah Al-Imam Syafi'i pentingnya pada umat Islam ketika itu sihatnya di dalam tubuh badan seseorang. Yang kedua, kata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ketahuilah anakku, kepentingan Imam Syafi'i kepada umat Islam seumpama matahari yang menyinari bumi. Nah, kita nak matahari sidang jemaah supaya kita ada waktu pagi mencari nafkah, supaya apa sidang jemaah, tanaman kita subur dengan cahaya matahari, kain pakaian kita kering dengan sinaran matahari. Kita perlukan matahari. Maka begitulah perlunya umat Islam kepada Al-Imam Syafi'i. Jadi satu hari Imam Syafi'i datang ke rumah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa yang disediakan oleh ayahnya adalah makanan terlebih dahulu. Seumpama kita lah, orang datang ke rumah kita, kita sajikan makanan. Bila diletakkan makanan pada hari tersebut, Al-Imam Syafi'i perwatakannya makan dengan begitu banyak. Makan dalam begitu banyak sidang jemaah, kuantiti yang begitu banyak. Jadi bertambah peliklah anak Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa yang istimewa wahai ayahku, sedangkan dia ni makan begitu banyak pada hari ini? Dia pelik. Tak apa, kata ayahnya, kamu akan dapat jawapan pada hari esok. Yang kedua menjadi pelik sidang jemaah apabila Al-Imam Syafi'i disediakan satu bekas air wuduk pada malam hari tapi tidak terusik. Bahkan malam tersebut anak kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal melihat apa perwatakan Al-Imam Syafi'i pada 1/3 malam. Tidak bangun qiyam, tidak terusik air wuduk. Manalah tahu nak mengambil air wuduk untuk bangun qiyam kepada Allah. Tidak bangun, bahkan terbaring seumpama orang yang sedang tidur. Sehinggalah datangnya ataupun sampainya waktu fajar, waktu subuh. Bangun solat berjemaah bersama-sama. Pada waktu ketika itulah baru ditanyakan dua soalan tadi. Al-Imam Syafi'i jawab sidang jemaah, wahai anak-anak, kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, sesungguhnya dua perkara yang kamu lihat. Yang pertama, aku makan dalam keadaan yang begitu banyak pada hari semalam kerana aku mengetahui ayahmu, yakni Imam Ahmad Ibn Hanbal, sangat teliti berkaitan tentang perkara halal dan haram dalam makanan. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni sifat dia akan teliti sangat berkaitan tentang halal dan haram dalam makanan. Sebab dia sangat sensitif apa yang masuk dalam tubuh badannya. Dia mengamalkan bahawasanya apa yang masuk dalam tubuh badannya daripada sumber yang halal akan menjadi keberkatan kepada anggota badannya, bahkan hatinya, untuk bertakwa kepada Allah. Makan dalam masa yang sama ingat Allah. Makan dalam masa yang sama tak berat beribadah. Seumpama seperti itu. Jadi dia makan. Aku makan dalam keadaan aku nak mengambil keberkatan dalam setiap apa yang disajikan oleh orang yang mulia berkaitan makanan tersebut. Rupanya dia makan itu bukan kerana hawa nafsu, tapi makannya kerana dia nak dapat berkat daripada makanan tersebut. Itu orang alim sidang jemaah, kalau dia dibukakan dengan keberkatan, dia tidak akan lepaskan begitu sahaja. Kalau ada orang-orang alim daripada dia bertemu kepada dalam kehidupan dia tidak akan lepaskan begitu sahaja. Paling tidak dia minta doa daripada orang alim tersebut. Doakan saya wahai syekh, doakan saya wahai ustaz. Sebab dia tahu dalam tubuh badan orang tersebut ada keberkatannya. Berbeza dengan orang zaman sekarang. Orang alim, ulama dibiarkan lalu di depannya. Tapi bila mana artis-artis sidang jemaah, dibuat live-nya, di selfie-nya sidang jemaah, dah selfie kat sini, kat pagar selfie lagi sidang jemaah. Dia beritahu kepada seluruh media sosial, bangga aku dapat bergambar dengan orang-orang yang
tersebut. Tapi orang alim, orang keberkatan, dia biarkan. Surau kata hari ini kita akan datangkan seorang syekh daripada Saudi contohnya, merupakan tenaga pengajar di Masjidil Haram. Mari sama-sama kita dengar majlis ilmu. Alah ustaz, tak naklah, tak faham. Dia cakap Arab ustaz. Kita ada translator, tak apalah ustaz, lain-lain kali lah. Tapi orang alim dia nak curi keberkatan daripada sudut apa yang dipamerkan oleh Allah. Yang kedua, apabila pada malam harinya tidak terusik air wuduk tersebut, kerana kata Al-Imam Syafi'i, aku ada air wuduk dan wuduk aku terjaga daripada saat solat isyak tersebut, aku tidak tidur pada malam tersebut. Jadi terkejut anak-anak Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rupanya Imam Syafi'i tak tidur, baring dalam keadaan statik, sidang jemaah dipejamkan mata, tidak tidur rupanya. Apa yang dibuat? Kata Al-Imam Syafi'i, aku sedang mengkaji satu hadis Nabi SAW, dan pada malam ketika itu aku dapat mengeluarkan 70 kaedah fiqh daripada hadis tersebut. Subhanallah. Orang yang syukur dapat mulakan dengan keberkatan, ambil peluang bersama orang yang baik, dalam masa yang sama tidurnya ataupun rehatnya dalam keadaan yang begitu baik. Kita hari ini tidur ditutupkan dengan media sosial, bukan tutupnya dengan keadaan mengingati Allah. Sebab itu sidang jemaah, kata baginda Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi sangat takut. Fawallahi, sehingga Nabi menyebutkan dengan kalimah fawallahi, demi Allah. Nabi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya apa? Tandanya hadis ini begitu serius di pandangan Nabi. Macam kita lah beri nasihat kepada anak kita, ada dua nada suara yang berbeza. Nak keluar-keluarlah, lantak engkau lah. Itu orang kata beri nasihat dalam keadaan tak serius. Tapi bila mana seorang ayah dan ibu, bila mana anaknya kata nak keluar, tolonglah jangan keluarlah malam ni, ayah risau sungguh kamu, buatnya ada apa-apa, tolonglah hari ini dengarlah nasihat daripada ayah. Ini tanda ayah ni sedang serius sedang beri nasihat. Begitu juga bila mana Nabi meletakkan kalimah fawallahi, maka para sahabat akan serius dengar apa sebenarnya Nabi nak cerita. Maka Nabi SAW beritahu, ma akhsha alaikum, ma al-faqra akhsha alaikum, aku tidak takut sekiranya kamu mati dalam keadaan miskin, tidak ada harta. Kata Nabi SAW, walakinni, dan aku takut, akan tetapi aku takut, akhsha antubsatud dunya alaikum kama busitat ala ma kana qablakum. Yang aku takut apabila kamu ini dihidangkan, dibentangkan dengan dunia yang sementara, maka kamu kejar akan dunia itu sehingga kamu melupakan Allah, seperti mana orang-orang yang terdahulu diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sangat takut umatnya bila mana hidup di atas dunia, dibentangkan dengan dunia sehingga melupakan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu sidang jemaah, kadang orang melihat, syukur benda sikit je ustaz. Dengan benda sikit itulah, apabila hati ini kita pinggirkan kepada Allah, maka sikit demi sedikit kita lupa kepadanya. Maka hari ini sidang jemaah, jangan ada penyakit terlalu gembira, selesa dengan kenikmatan dunia sehingga tidak pernah menyebut kalimah syukur kepadanya. Yang kedua, di antara punca orang itu kurang bersyukur kerana mereka itu kurang berdoa. Orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak mensyukuri Allah adalah orang yang kurang berdoa. Sakitnya tidak berdoa, mendapat nikmat pun tidak berdoa. Hari ini dilalui dengan apa-apa perkara kejayaan pun tidak berdoa. Jadi apa yang berlaku dalam kehidupannya? Kosong tanpa Allah. Allah Ta'ala menyebut, la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Tidak sama sidang jemaah orang-orang yang duduk dalam keadaan duduknya dalam neraka dan duduknya dalam keadaan syurga. Ashabul jannati humul faizun.
Orang yang masuk ke dalam syurga ni adalah orang-orang yang berjaya. Perwatakannya berjaya apa sidang jemaah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia berdiri pun dia ingat Allah, dia duduk pun dia ingat Allah, wa ala junubihim, dia baring pun dia ingat Allah. Antara orang ingat Allah adalah dia banyakkan doa. Ya Allah, alhamdulillah selamat aku sampai hari ini. Ya Allah, alhamdulillah kau beri aku peluang datang ke surau ni. Nampak? Sebab ada orang dia menyatakan hari ini aku sampai ke masjid sebabkan kekuatan aku. Hari ini aku berjaya sebab kepintaran aku, seperti mana Ustaz ulang pada mukadimah tadi. Sebab itu banyakkan berdoa. Nabi Sulaiman alaihi salam, bila mana satu hari diberikan keistimewaan boleh mendengar kata-kata semut, boleh dengar kata-kata semut, maka apa yang disebut sidang jemaah, Rabbi auzi'ni, terus mengangkat tangan kepada Allah berdoa, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhini fi ibadika salihin. Dia berdoa pada Allah. Maka hari ini pertingkatkan doa kepada Allah. Jangan jadi seperti mana golongan yang Allah Ta'ala sebut, wa idza massanna sadurrun da'ana rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan min nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Allah Ta'ala kata orang-orang ada segelintir daripada hambanya apabila ditimpakan dengan kesusahan, ditimpakan dengan musibah, ditimpakan dengan kecelakaan, masa hari itu baru betul-betul, ya Allah bantu aku, ya Allah tolonglah aku buntu ni ya Allah. Tapi bila Allah Ta'ala bantu, berikan nikmat, hidup dalam keadaan selesa, hidup dalam keadaan yang aman, nasiya ma kana yad'u ilahi min qabl, dia kembali lupa untuk berdoa pada Allah. Bahkan dia jadikan Allah Ta'ala sebagai musuh. Ini lagi bahaya. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili, menjadi Allah Ta'ala itu sebagai musuhnya. Al-Imam Ghazali menyatakan menjadi Allah Ta'ala sebagai musuh, di antaranya dia membelakangkan Allah Ta'ala dalam segala perkara. Dia belakangkan Allah Ta'ala dalam segala perkara. Tak kiralah dia daripada sudut mencari nafkah, dia tahu perkara ni haram, dia belakangkan, yang penting aku dapat habuan tersebut. Dalam mentadbir urus keluarganya, dia tahu dah akak tak boleh keluar dalam keadaan akak tak pakai tudung, salah ni. Tapi bila mana di dalam keadaan yang orang kata apa sidang jemaah, nak carikan kemasyhuran, nak orang suruh orang pandang dia ni ikut trend terkini, nak suruh orang pandang anaknya cantik, bila mana tidak bertudung dia kata tak apa, keluar je. Ini orang menjadikan Allah Ta'ala sebagai musuh. Bahkan Allah Ta'ala menyebut qul tamatta' bi kufrika qalila. Tak apa, nikmatilah kehidupan, kenikmatan itu yang mana sementara sahaja. Bahkan Allah Ta'ala menyebut golongan tersebut, innaka min ashabin nar, duduklah kamu dalam neraka. Sebab itu hari ini sidang jemaah, bila mana saat Nabi SAW bersyukur, di antara intinya ataupun jalannya yang disaksikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi buat setiap hari tanda Nabi bersyukur kepada Allah. 1/3 malam Nabi akan bangun. 1/3 malam Nabi usaha untuk bangun. Bahkan dalam hadis tersebut Aisyah menegur Nabi, kenapa kamu dalam keadaan solat sehingga kakimu sakit bengkak? Maka jawab baginda Nabi, salah ke aku menjadi hambanya yang bersyukur? Sebabkan nak bandingkan nikmat bengkak sakit tersebut dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, masih lagi tidak boleh lawan dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda Nabi SAW. Dan kalau kita bertanya kepada diri kita hari ini, Allah Ustaz, nak bangun 2 rakaat ba'diyah pun payah, berat Ustaz. Nak bangun 2 rakaat qabliyah pun berat. Tahiyatul masjid lagilah berat. Baca surah-surah pilihan, oi Ustaz, payah rasa tu.
kurangnya bersyukur kita kepada Allah. Maka solusi yang kedua, banyakkan berdoa kepadanya. Solusi yang ketiga, kena banyakkan bertaubat kepadanya. Hari ini peluang yang Allah Ta'ala kurniakan bukan asbab kita sehat ya. Hari ini nyawa kita yang Allah Ta'ala beri bukan asbab sebab kita sehat. Hari ini kerana Allah Ta'ala berikan peluang, tolong nyatakan di dalam fikiran dan hati kita tanda Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada kita. Bila Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala akan beri nyawa. Bila mana saat Allah Ta'ala beri nyawa, Allah Ta'ala menantikan kalimah taubat daripada kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi orang yang bertaubat ini, kata baginda Nabi, wallahu afrahu, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat gembira, sangat happy kepada hambanya bitaubatil abdi, taubatnya seorang hamba. Dalam satu hadis qudsi, langit, gunung ganang dan lautan, dalam hadis qudsi tersebut menyatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, Rabbi a'dilli, wahai Tuhan izinkan kepada aku, kata gunung ganang, an uhriqa ala ibni Adam, untuk kami menghimpit anak-anak Adam ni. Kerana apa? Dia makan daripada kurniaan kamu tapi tidak bersyukur kepada kamu. Rupa-rupanya sidang jemaah, daripada hadis tadi kita ketahui apa ciptaan yang ada di sekeliling kita ini merupakan saksi sebenarnya. Kita lalu di gunung ganang, kita nampak langit yang terbentang luas, kita pergi melancong nampak lautan terbentang luas, semuanya menjadi saksi. Walaupun dia tidak berbicara pada hari ini, tapi ciptaan Allah Ta'ala itu dalam hadis ini berbicara. An uhriqa ala ibni Adam, kami nak hempak mereka ni, kami nak himpit mereka. Kata langit, kata gunung ganang dan kata lautan. Kenapa? Kerana mereka ini semua menyaksikan ada segelintir daripada anak Adam makan daripada kurniaan Allah tapi sombong kepadanya. Apa jawab Allah? Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Wahai langit, wahai gunung ganang, wahai air lautan, kalau kamu menjadi Tuhan yang menciptakan mereka, nescaya kamu akan kasihi mereka. Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala sayang pada kita. Tapi bila mana saat kita meneliti nyawa dan kehidupan makin jauh, ini bukan tanda kita mensyukuri kepada Allah, bahkan kita jauh pada Allah. Jadi jadikan amalan pada hari ini lebih baik daripada semalam. Anggota badan kita pada hari ini lagi baik daripada semalam. Sebab itu kalau baginda Nabi nak menegur seseorang itu, Nabi akan tegur apa yang salah sahaja, bukan tegur luar daripada kesalahan pada hari itu. Seumpama sidang jemaah, kata ulama, kalau kita nak rawat luka di tubuh badan, contohnya luka kita berada di tangan, kita akan rawat tangan sahaja. Begitulah adabnya Nabi menjaga tubuh badan ni. Nak menegur seorang sahabat, dia akan tegur kesalahan, meskipun sebelum ni banyak kesalahan yang berlaku pada diri tersebut. Maka sidang Jumaah, jaga mulut, jaga anggota badan kita, jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.